بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-16. Dalam sesi ini kita akan menambah lagi pengetahuan mengenai fi'il. Kali ini kita akan menambah mengenai fi'il 3 huruf tambahan, iaitu fi'il sulasi mazid atau triliteral derived verbs, fi'il 4 huruf asal atau fi'il rubai mujarrad, 4-lettered verbs, dan juga fi'il 4 huruf tambahan atau fi'il rubai mazid, derived 4-lettered verbs. Dalam 4 sesi yang lalu, kita telah berkenalan dengan berbagai bentuk fi'il huruf 3 huruf asal ataupun fi'il sulasi mujarrad. Dan dengan berbagai variasinya, sama ada berhuruf sempurna dan juga berhuruf lemah. So dari kombinasi berbagai-bagai huruf ganda, huruf hamzah dan huruf lemah 1 dan huruf lemah 2 ni, fi'il 6 huruf asal ni telah menjadi sehingga 45 huruf. 45 pola. Jadi kalau hari ini, sesi ini kita akan melihat 3 lagi yang tinggal ni, iaitu 3 huruf tambahan atau fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mujarrad 4 huruf dan juga fi'il 4 huruf tambahan atau rubai mazid ini. Dan ini akan menjadikan kombinasi semua sekali keseluruhan ni akan menjadikan 155 pola. InsyaAllah dalam sesi ini kita akan lihat. Fi'il sulasi mazid ini terjadi apabila kita menambah imbuhan kepada perkataan fa'ala, kata formula asalnya, dengan sama ada 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf untuk menjadi sehingga 6 maksimum huruf satu perkataan tu. Dan kalau kita lihat perkataan huruf yang boleh ditambah adalah hamzah, ta, sim, lam, mim, nun, waw, ya, atau dengan mengulangi huruf asal pertama atau kedua perkataan. Kalau bila kita penambahan huruf dibuat untuk membawa makna atau penekanan yang berbeza. Kalau kita lihat dengan lebih terperinci, untuk imbuhan 1 huruf, kita lihat perkataan fa'ala daripada asal tadi boleh digandakan ain jadi fa'ala. Daripada fa'ala kepada fa'ala, ya. Ataupun ada sisipan alif, jadi fa'ala. Ataupun ada hamzah di depan, jadi af'ala. So jadi ini 3 huruf untuk imbuhan 1 huruf. Dan kita ada untuk 2 huruf kita ada 5 pola. Tafa'ala, ada tambahan ta di depan dan gandaan ain, atau tambahan ta depan dan alif sisipan jadi tafa'ala, atau tambahan alif nun in jadi in fa'ala, atau tambahan hamzah di depan dan juga ta di tengah jadi ifta'ala, ataupun tambahan hamzah di depan dan gandaan lam di belakang jadi kita jadi if'alla. Tambahan 3 huruf pula terdiri daripada 4 pola, iaitu istaf'ala, tambah alif simta, ataupun tambahan hamzah di depan dan waw dan ain jadi if'ala, atau tambah hamzah di depan dan juga alif dan gandaan lam jadi if'alla, ataupun tambahan hamzah dan juga waw dan juga waw gandaan jadi if'awwala. Sekarang mari kita lihat apakah contoh-contoh juga mengenai 3 huruf fi'il 3 huruf tambahan ini. Kita lihat dari perkataan asal fa'ala yang menjadi base pada kata kerja, dia telah menambah 1 huruf menjadi 4 huruf sekarang, ya. Ada fa'ala, fa'ala, af'ala. So ada 3 di sini, dan di sini kita dapati dengan tambahan 2 huruf dia menjadi 5.
Di sini kita menjadi 6 huruf tadi yang sebenarnya saya kata maksimum. So maksimum lah ni istaf'ala. Nanti kita lihat contoh-contoh perkataan lah yang menduduki pola-pola ni. Sekarang kita lihat apakah fungsi penambahan huruf kata kerja. Kalau pertamanya fa'ala. Pertamanya ialah dia menukarkan kata kerja tak transitif kepada kata kerja transitif. Umpamanya nazala. Kalau contoh perkataan nazala bermakna telah turun. Apabila digandakan huruf kedua menjadi nazala yang bermaksud telah menurunkan. Jadi telah menurunkan dia perlu objek. Itu menurunkan apa ya? Dalam Quran selalu telah menurunkan Al-Quran lah. Ataupun telah menurunkan hujan. Lagi satu contoh menunjukkan perbuatan yang menyebabkan. Umpamanya perkataan alima bermakna mengetahui. Apabila digandakan huruf kedua menjadi allama yang bermaksud mengajar, itu menyebabkan seseorang mengetahui. Lagi satu, dia juga menunjukkan perbuatan yang bersungguh. Umpamanya contoh perkataan qata'a bermakna memotong. Apabila digandakan huruf kedua menjadi qata'a yang bermaksudnya mencincang. Tambahan ini boleh juga menukar makna perkataan. Umpamanya contoh perkataan kalimah bermakna cedera. Apabila digandakan huruf kedua menjadi kalama yang bermaksud bercakap atau berkata. Dan kadang-kadang juga mempunyai makna yang sama. Tak semestinya semuanya boleh bertukar. Sebab pada saya ada ni badala dan qatala. Kalau perkataan badala bermakna menukar, apabila digandakan huruf kedua menjadi badala pun maksud menukar. Itu juga dengan qatala bermakna membunuh, apabila digandakan huruf kedua menjadi qatala juga bermaksud membunuh. Kalau kita lihat contoh ayat Quran pada perkataan nazala ni kita kata faiza nazala bisa hatihim fasa asabahu munzarid. Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah cahari orang-orang yang telah diberi peringatan. Itu kalau satu lagi kita tengok ini yang mudhari' pelanya ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya. Ini perkataan nazala dengan yanzilu. Perkataan nazala tadi, kalau kita tengok bila jadi nazala, dia akan bertukar maknanya. Kalau kita tengok, inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab. Maknanya ni dia perlukan objek kan, menurunkan kitab. Tadi kalau nazala turun saja. Ini nazala telah menurunkan. Menurunkan kitab itu Al-Quran. Dan dialah jua yang menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini untuk madhi huwa. Kita tengok satu lagi. Yang mudhari' pula ni. Ini kita tengok ni adalah mudhari' anta. Ni kita tengok yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahli kitab iaitu kaum Yahudi meminta kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Nah, sini contoh kita tengok yang alima pula. Kali alima maknanya mengetahui kan. Kita tengok ayat ni al-ana khaffafallahu ankum wa alima an fikum dha'fa. So kita tengok sekarang Allah telah meringankan daripada kamu apa yang telah diwajibkan dahulu kerana dia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Ini untuk mudhari' dia kita tengok awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ini alima. Tapi kalau kita tengok bila dia bertukar jadi allama wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Tadi pada mengetahui jadi mengajar kan. Ini untuk mudhari'. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah sunnah dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Ada lagi satu mudhari' huma ni. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian untuk menguji imanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi kafir. Ni kalau kita tengok perkataan qatala ni pula ya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Bahawa sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkannya membunuh orang itu atau bukan kerana melakukan kerosakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Tengok ayat lagi satu, yang tu tadi madhi huwa, sekarang mudhari' huwa. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali tidak sengaja. Qatala ni dua-dua maknanya membunuh. Nanti kita tengok qatala pun sama ya. Ini perkataan yang maknanya sama, tak berbeza. Sekarang kita lihat ayat yang qatala ni ya. Kita tengok mal'unin ainama suqifu uhizu wa kutilu taktila. Dalam keadaan terlaknat, dia di mana sahaja mereka ditemui, mereka ditangkap dan dibunuh tanpa keampunan. So ni adalah madhi majhul hum, sebab kutilu ni. Lepas tu kita tengok yang mudhari', yukatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Lagi satu, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan Firaun menjawab, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan kita tetap menguasai atas mereka. Jadi kalau kita tengok semua perkataan ni maknanya membunuh ni, walaupun apa tu dah jadi qatala sebenarnya base dia di sini. Kita beralih pula kepada satu lagi sisipan perkataan sisipan alif ni ya, fa'ala. Jadi bila terdapat perkataan ni, dia sebenarnya boleh menukar kata kerja juga, tak transitif pada kata kerja transitif. Umpamanya perkataan jalasa bermakna telah duduk, tapi bila disisip dengan alif di tengah menjadi jalasa, makna bermaksud mendudukkan. Jadi mendudukkan kenalah ada mendudukkan somebody ya, siapa yang kita dudukkan. Dia menukar makna perkataan, umpamanya perkataan hasibah bermakna menyangka, apabila disisip alif di tengah menjadi hasabah yang bermaksud hitung. Dia boleh juga lagi satu perkataan yang menukar perkataan makna, iaitu macam da'ufa bermakna lemah, tapi apabila disisip alif jadi da'afa bermaksud melipat gandakan. Perkataan aqaba bermaksud menoleh, apabila disisip alif di tengah menjadi aqaba bermaksud membalas. Dan begitu juga dengan apa tu, boleh menunjukkan saling membuat atau beramai-ramai membuat, seperti bermasyarakat lah. Umpamanya perkataan qatala tadi makna membunuh, qatala pun membunuh, tapi bila qatala dia telah bermaksud perang, memerangi. Nanti kita contoh, lihat ayat dia. Ini perkataan hasibah ni ya. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Kita tengok sini, patutkah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya menyangka bahawa Allah tidak akan mendedahkan perasaan hasad dengki mereka. Ini untuk apa tu Madinah nu, kita tengok perkataan hasabah ni ya. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras dan rapi. Jadi perkataan daripada menyangka dah jadi hitung. Lagi satu ni kita tengok perkataan apa tu untuk mudhari' pula. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Hasibah jadi menghitung juga ya. Satu lagi kita tengok yang majhul ni. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan.
Kita lihat perkataan qatala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Taqtuluna ni mudhari antum untuk perkataan daripada qatala lah, qatala yaqtulu kan. So kalau kita tengok bila jadi qatala, wa ka'im min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan Allah. Jadi qatala sini maknanya perang. Kita tengok lagi satu ayat yang ni. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah walazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan taghut. Yang yuqatilu. Qatala yuqatilu kan. Ni mudhari' hum. Kalau kita tengok yang fi'il madhi amar dan hum ni pun. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kita tengok sini, oleh itu kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. So kita tengok ni qatalu, perang. Tapi qatalu ni jadi bunuh. Bagi perkataan da'ufu untuk madhihum ni, wa ma da'ufu wa ma stakanu. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Ni lemah. Kita tengok lagi satu, bila dia jadi da'afa, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ini mudhari' huwa yudha'ifu. So kita tengok makna di sini, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikendakinya. So kita tengok perkataan da'ufu daripada lemah, jadi da'afu, kita tengok dah jadi melipat gandakan. Bagi perkataan aqabah dengan aqabah, kita tengok ayat ni. Wa alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Dan sekarang campakkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak cepat tangkas, larilah dia ke belakang tanpa menoleh lagi. So yu'aqib ni maknanya menoleh. Ini adalah mudhari' huwa ni. Yang kita tengok untuk bila perkataan aqabah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Tetapi jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini banyak sini aqabtum, aqibu ni madhi antum, madhi hum dan juga majhul. Ni ada majhul antum ni. So kita tengok bila dah aqibah ni dah jadi membalas. Kalau tadi aqab ni jadi aqabah ni jadi menoleh aja. Tambahan alif kepada kata kerja jadi af'ala juga mempunyai beberapa fungsi. Antaranya menukarkan kata kerja tak transitif kepada kata kerja transitif. Umpamanya perkataan nazala tadi makna telah turun, tapi bila jadi anzala maksud menurunkan. Juga menunjukkan intensiti seperti Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz. Nanti kita tengok ni contoh ni ayat ni. Lepas tu kita tengok menukar makna. Daripada perkataan alima bermakna mengetahui, tapi bila a'lama dan bermaksud memberitahu. Juga menunjukkan arah yang dituju atau kemasukan waktu tertentu. Umpamanya sabaha bermaksud subuh, tapi kalau asbaha telah bermaksud menjadi. Contoh ayat anzala ni kita tengok, wa anzala minas samaa'i ma'an fa ahrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Dan dia telah menurunkan hujan dari langit, maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Jadi dia kena ada objek kan, menurunkan hujan. Anzala minas sama.
Lepas tu kalau kita tengok satu lagi contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan ini atau Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita tengok lagi satu. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan dia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Jadi kita tengok sini perkataan anzala ni, dia menurunkan hujan, dia perlu objek. Perkataan anzalna ni adalah Quran yang diturunkan malam Lailatul Qadar, maknanya diturunkan sekali daripada Lauh Mahfuz ni, turun sekali jadi anzalna. Tapi di sini dah bila turun pada Nabi Muhammad nazzala. Sebabnya adalah Nabi Muhammad diturunkan beransur-ansur kan, dia tak sekaligus. Tapi ni anzalat Taurat wal Injil pakai anzala balik. Sebab sini Taurat dan Injil diturun sekaligus. Di sini Taurat dan Injil sekaligus. Di sini bila pertama kali diturunkan ni, ini Al-Quran juga anzala. Tapi bila Nabi Muhammad diturunkan perlahan-lahan beransur-ansur jadi nazzala. Itu perbezaan perkataan ni ya. Kalau kita lihat perkataan sabbaha dan asbaha ni, walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir. Tengok ni, dan demi sesungguhnya mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari. Sabbaha ni maknanya ditimpa. Kalau tengok ni untuk asbaha ni. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla ahihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu jahat Kabil mendorongnya sehingga dia tergamak membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Asbaha ni jadi menjadi di sini. Lagi satu kita tengok untuk mudhari' hiya pula ni. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu muhdarrah. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit, lalu menjadilah bumi itu hijau subur. Kalau asbaha ni walaupun madhi dan mudhari' maknanya menjadi. Tapi sabbaha ni maknanya ditimpa. Sekarang untuk perkataan halaka dan ahlaka, ini meru'u halaka laisa lahu waladun walahu uhtum falaha nisfu ma tarak. Jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan dia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Untuk perkataan ahlaka kita tengok, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Dan berapa banyak negeri yang kami binasakan, iaitu datang azab siksa kami menimpa penduduknya pada malam hari atau ketika mereka berehat pada tengah hari. Kita tengok fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Maka ingatlah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Kita tengok perkataan, kalau halaka mati, kalau ahlakna binasa. Ini pun ini untuk mudhari' majhul, ahlaka juga ya. Kalau kita tengok perkataan in fa'ala, tambahan in ni, kalau kita tengok dia juga menukar kata kerja transitif kepada kata kerja tak transitif. Untuk perkataan fatara, makna mencipta, tapi kalau ada jadi in fatara yang bermaksud terbelah. Satu, dia menukar makna perkataan. Contoh perkataan talaka bermakna cerai, apabila jadi in talaka bermaksud keluar atau meninggalkan. Nah, untuk perkataan fatara, inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid. Kita tengok izas samaun fatarat, apabila langit terbelah. Sekarang kita lihat perkataan qalaba dan inqalaba. Wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Dan dia juga yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikendakinya, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Tuqlabun makna dikembalikan, sini mudhari' majhul antum. Lepas tu kalau kita tengok untuk perkataan qalaba ni,
Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami palingkan hati mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka telah tidak mahu beriman kepada ayat kami pada awalnya. Kalau kita tengok inqalaba, wa izan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali pada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira. So kita tengok untuk perkataan qalaba maknanya kembali dan inqalaba juga kembali. Jadi dua ni makna sama. Tapi bila qalaba ni dah palingkan. Itulah perbezaan perkataan-perkataan ni bila ada tambahan-tambahan huruf. Sekarang kita lihat pula apabila perkataan ada tambahan alif di depan dan sisipan ta di tengah. So kita tengok umpamanya dia akan menunjukkan saling membuat atau beramai-ramai, membuat secara bermasyarakat lah. So kalau kita lihat perkataan qatala ni bermakna ia memerangi, tapi bila iktatala dia dah bermaksud berbunuh-bunuhan. Ramai lah tu berbunuh-bunuhan kan. Lepas tu satu lagi dia akan juga menunjukkan melahirkan perasaan. Umpamanya perkataan azama bermakna besar. Tapi kalau i'tazama dia bermaksud melahirkan kebesaran. Lain sikit lah konteks dia. Dan kalau kita tengok apa tu lagi satu, menghubung kembali perbuatan pelaku. Kalau misalnya jama'ah bermaksud mengumpul. Tapi kalau ijtama'ah dah bermaksud berkumpul. Seterusnya dia ada juga menukarkan makna. Kalau perkataan hasabah bermakna menyangka, tapi ihtasabah dah bermaksud terlintas. Lagi satu, ada kadang-kadang makna yang sama lah, tak semestinya dia menukarkan. Kalau perkataan kasabah bermakna berusaha, kalau iktasabah pun makna juga berusaha juga. Mari kita lihat contoh ayat Quran pula. Umpamanya perkataan iktatala ni, kalau kita tengok ni, walau sya'allahumma qatatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayinat. Dan sekiranya Allah menghendaki secara orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Sebab masa qatala maknanya membunuh. Tapi bila iktatala dah berbunuh-bunuhan. Itu adalah fi'il madhi huwa. Tapi kalau kita tengok mudhari' huma ni yang mengenai dua, ni fawajada fiha rajulaini yaqtatilani haza min syi'atihi wa haza min aduwi. Lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sedang berkelahi. Tu sedang berkelahi ramai jugalah kan. Seorang dari golongannya sendiri dan seorang lagi dari pihak musuhnya. So kita nampaklah dia menukarkan makna ayat ni. Contoh perkataan lain untuk hasibah ni, yahsabu annama lahu ahlada. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Ini mudhari' huwa. Kalau kita tengok untuk perkataan ihtasaba, sini pun kita ada juga mudhari' huwa juga ni, yahtasibu. So wayarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya, dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah maka Allah cukuplah baginya. So kalau tengok yahsabu menyangka, tapi yahtasibu dah terlintas. Ini contoh perkataan iktasaba, kasabah dengan iktasaba. So tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu, bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. So kalau iktasabat kita tengok sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. So ni kasabah tadi kan makna tak beralih kan. So sama usaha-usaha juga. So kalau tengok ni, kita tengok ni tadi madhiyah. Ni kalau kita tengok madhihum dan hunna ni, kalau kita tengok ni lirijali nasibum mimma tasabu walinisa'i nasibum mimma tasab. So kita tengok sini orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
Bagi perkataan yang ada tambahan alif di depan dan juga gandaan pada huruf akhir lam ni, so dia juga akan menunjukkan makna bersangatan bagi sesuatu warna atau kecacatan. Umpamanya perkataan sawida bermakna warna hitam, tapi bila aswadda bermaksud menjadi hitam legam. Konteks dia lain sikit. Kita contoh ayat Quran ni, fa'amal lazi naswaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, aswaddat. Tapi kalau kita tengok ni, mata biyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari kiamat ada muka orang-orang menjadi putih berseri dan ada muka orang-orang menjadi hitam legam. Tu yang menjadi tu ya, satu putih, satu hitam. Ini ayat abyadda ni kita tengok. Wa amal lazina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang telah putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam limpah rahmat Allah syurga, iaitu mereka kekal di dalamnya ya. Kalau kita tengok pula perkataan yang ada tambahan ta di depan dan gandaan ain, ya, so kita tengok ni dia menghubungkan kembali perbuatan pelaku. Contoh perkataan allama bermakna ia mengajar, tapi kalau ta'allama dah bermaksud ia belajar. Kan ada lain tu. Begitu juga kalau apa tu, dia boleh menunjukkan juga tindakan dilakukan secara beransur. Macam hafazah bermaksud hafaz. Tapi kalau tahaffaza, dia dah apa tu, menghafaz sedikit demi sedikit. Begitu juga kadang dia juga menukar perkataan, macam tafattara ni. Fattara makna telah cipta, tapi tafattara bermaksud pecah. Okey, tengok ayat. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang-orang yang beriman setelah dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka serta mengajar mereka kitab Allah, iaitu Al-Quran dan hikmah. Kita tengok sini, tengok ta'allama. Tadi allama, ni ta'allama. Ta'allama wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Kita tengok mana dah lain mempelajari ya. Tadi mengajar, alama kan. Tengok ayat apa tu makna kalama ni ya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kalamallah. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Kita tengok ni, tukallimuna, tukallimu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami meterikan mulut mereka dan memberi peluang tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Sini adalah mudhari' hiya ni ya. So kita tengok dah memberitahu lah makna dia kat sini. Ni kita lihat pula kita ada perkataan takallama ni, ayat ni apa pula makna dia. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum syaqiyun wa sa'id. Apabila tiba hari itu, tidak dapat berbicara seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang tercela dan ada yang berbahagia. Ni kalau kita tengok, yatakallamu ni mudhari' pula ni. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, tidak ada yang berani berkata-kata kecuali siapa yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar.
Sekarang kita lihat untuk perkataan fatara ni. Kita tengok ini wajjahtu wajhiyallazi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi sedang aku tetap di atas dasar tauhid. Untuk tafattara ni kita ada ayat ni, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Langit nyaris-nyaris pecah. Yatafattarna ni dah pecah lah ya, disebabkan anggapan mereka yang demikian, dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah serta gunung ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap. Ini adalah mudhari' hunna sebab samawat ini adalah muannas dan jamak. Untuk contoh perkataan tanazzalu dan tanazzala dan yatanazzalu ni untuk madhi dan juga mudhari' kita tengok ni. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Maukah aku kabarkan kepada kamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Ini untuk mudhari' ni. Allahul lazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah yang menciptakan 7 petara langit dan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara mereka alam langit dan bumi. Ini berlaku terus menerus yatanazzalu. Kan tadi nazala kan selalu turun aja. Ini dah makna lain lah ni. Satu lagi ayat mengenai tanazzala ni. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini adalah mudhari' hiya ya. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa. Amin. Kalau kita lihat pula perkataan yang bila tambahan ta di depan dan juga ada sisifan alif, apa jadi? Pertamanya dia menunjukkan tindakan dilakukan dua pihak. Perkataan wa'ada makna menjanjikan, tapi tawa'ada maksud mengadakan persetujuan. Ada kena dua pihak lah baru boleh ada persetujuan. Ni janji je, seorang pun boleh janji. Mungkin menunjukkan saling membuat atau beramai-ramai membuat, itu secara bermasyarakah lah. Perkataan sa'ala bermakna telah bertanya. Tapi kata tasa'ala dan bermaksud bertanya-tanya antara satu dengan lain. Ini kalau perkataan memberi makna berpura-pura pula. Perkataan nawama yang bermaksud ia menidurkan, tapi tanawama yang bermaksud pura-pura tidur. Contoh perkataan wa'ada ni. Wa'adallahu allazina amanu amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Tapi kalau perkataan tawa'ada ni, walau tawa'attum lah talaftum fil mi'ad. Dan kalau kamu mengadakan persetujuan dengan mereka mengenai peperangan itu, nescaya kamu akan berselisih pada menentukan harinya. Perkataan sa'ala ni, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu mereka sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir. Ni saya tengok amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Jadi kan kita lihat perkataan-perkataan ni berbeza bila dia ada tambah-tambahan. Jadi saya harap dengan example-example ni jelas ya. Sekarang kita lihat pula kalau ada tambahan ista, alif sinta ni ya, istaf'ala. Kalau kita contoh wafara bermakna memaafkan, tapi istaghfara dan bermaksud memohon keampunan. Banyak ayat Quran istaghfara ni. Perkataan istag ni pun memang banyak macam-macam. Tinggal saya ambil beberapa sajalah di sini. Azuma bermaksud besar, tapi istazama dan bermaksud diiktiraf kebesarannya. Kalau dia juga boleh menghubung kembali perbuatan pelaku. Macam ahbara bermaksud memaklumkan, tapi istahbara dan bermaksud mencari atau mengumpul maklumat.
Perkataan dia boleh menukar makna juga kepada berlawanan. Umpamanya perkataan da'ufa lemah, tapi istad'afa dah jadi bermaksud menindas pula. Kalau nak menindas dia kena kuatlah baru boleh menindas kan. Tu yang dia berlawanan tu. Lepas tu dia menukar makna. Ni alimah bermaksud mengetahui, tapi ista'lama dah bermaksud bertanyakan maklumat. Juga menukar makna lagi satu, kita tengok perkataan kabura. Ni saya ada nak tunjuk berbagai-bagai inilah, dia quite interesting perkataan ni sebenarnya. Kabura bermakna besar, tapi kalau istakbara dah bermaksud sombong. Kan dah sangat berlainan. Ni contoh perkataan ghafara. Walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin asmil umur. Dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat. Ni kita tengok mudhari'. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Kita tengok istaghfara ni pula tengok. Fastaghfara rabbahu wa harrara raki'an wa anab. Lalu dia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta dia rujuk kembali, iaitu bertaubat. Satu lagi kita tengok yang mudhari' pula ni. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Sekarang kita lihat perkataan kabura ni. Kita tengok ni kabura, ada akbara, ada kabbara, ada takabbara, istakbara. Saya tengok ni pada ayat ni kabura. Allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Kabura maqtan indallah. So, mereka ialah orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Kabura memang makna besar lah kan. Tapi kita tengok istakbara ni. Kalau kita tengok wa amalazi tangkafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima. Sebaliknya orang-orang yang enggan beribadat kepada Allah dan berlaku sombong takbur. Astakbaru ni dah jadi sombong takbur. Maka Allah akan menyiksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ni contoh akbara. Kita tengok falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Maka ketika mereka melihatnya, mereka terpesona. Akbarna, akbar ni dah jadi terpesona kepadanya, iaitu kepada kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka. Ni kita tengok apa tu perkataan tatakabbara, daripada takabbara ni. Qala fahbit binha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas saghirin. Kita tengok Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ini kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Tatakabbara ni pun jadi sombong. Sini akbarna ni terpesona, kagum. So kan memang reverse. Ini contoh untuk kabbara pula ni. Wa kabbirhu takbira. Dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Ini kita tengok ni walitukabbiru wirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Perkataan da'ufa ni kita tengok innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhumut zubabu syai'an la yastanqizuhu min da'ufat talibu wal matlub.
Sesungguhnya segala yang kamu seru atau sembah selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta dari mendapat hajatnya dan lemah yang diminta daripada menunaikannya. Masya Allah, ayat ni so rich. Kalau kita tengok perkataan isfad'afa ni pula ni, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syaya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas, serta dia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dia menindas sepuak di antaranya. Tadi da'ufa makna lemah, tapi bila dah istad'afa ni, kita tengok dah menindas pula ni. Ni kalau tengok lagi satu ayat, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afu na masyarikal ardi wa mawaribaha allati barakna fiha, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu akan daerah-daerah timur bumi Palestin dan daerah baratnya yang kami telah melimpahkan berkat padanya. Ni pun kita lihat dia juga tertindas. Jadi perkataan ni makna tertindas banding dengan da'ufah tadi lemah. So dia memang reverse. Kalau tambahan ada untuk perkataan ada hamzah di depan dan tambahan waw dan ain sebelum huruf akhir. So kita akan dapati juga ia memberi makna menjadi. Kalau perkataan radda bermakna panjang, tapi irdaudana akan yang bermaksud menjadi. Ni kalau apa tu if Allah, ni ada apa tu, ada alif di depan dan sisipan alif dan juga gandaan lam. So dia menukar makna dan menunjukkan makna bersangatan bagi sesuatu warna. Kalau kita tengok dahama bermakna tiba-tiba, tapi kita tengok idhama bermaksud menjadi hijau tua kehitam-hitaman. If awala, kita tengok juga akan menukar makna, iaitu ada alif depan dan ada waw ada dua kali ya. So kalau kita tengok sini, contoh perkataan hawiyah bermakna gelap, tapi ihwawa yang bermaksud meliputi. Contoh ayat Quran sebenarnya untuk perkataan-perkataan ni tak banyak. So saya dapat ayat ni ya, untuk perkataan ishmazza ni. Wa iza zukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa iza zukiral ladzina min dunihi iza hum yastabshirun. So kita tengok sini dan maknanya, dan apabila disebut ianya hanya nama Allah, maka menjadi kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan lain selain dari Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ini mudhammatan untuk idhamma ni. So kedua-duanya menghijau subur tanamannya. Tapi ini adalah isim fa'il. So saya tak jumpa yang ada fa'il mengenai perkataan ni ya. Sekarang kita beralih pula kepada fa'il 4 huruf asal atau rubai mujarad dan juga yang tambahan iaitu rubai mazid. Pola untuk perkataan 4 huruf ni tak banyak ya. So kalau kita tengok di sini, kita ada base dia, apa perkataan 4 huruf dia fa'lala. Kalau dulu fa'ala untuk 3 huruf, jadi 4 huruf fa'lala ya. Juga untuk tambahan dia kita ada tafa'lala, ada if'an lala, kita ada if'alalla. Jadi 3 je lah tambahan. Jadi tak banyak. Kalau kita tengok kata kerja huruf ni perkataan baksara bermakna bangkit. Nanti kita tengok ayat dia ya. Ni untuk apa tu, untuk madi anti ni, jarang kita jumpa ni. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, untuk perkataan zalzala ya. So apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Ni 4 huruf ni. Kita tengok ni, fakazzabu fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha.
perkataan dam-dama ni. So kita tengok namun mereka mendustakannya serta menyembelih untuk itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka kerana dosa mereka lalu dia meratakannya. Satu lagi ayat walaili iza as'as. Ni dan malam apabila ia hampir habis. As'as ni. So 4 huruf ni. Kalau kita tengok bu'sira tadi yang saya perkataan contoh saya, fala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Untuk perkataan zahzaha ni kita tengok ayat ni faman zuhziha 'anil nari udkhilal jannata faqad faz. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan, zuhziha ni dia adalah madhi majhul lah, sebab zuh ni dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Satu lagi contoh 4 huruf ni hashasa. Qalatim ra'atul azizil ana hashasal haq. Isteri Aziz pun berkata sekarang ternyatalah kebenaran. Kalau kita tengok apa tu yang tambahan ni, ada tambahan ta di depan kan, tafa'lala. So dia bukan menukar makna. Kalau perkataan mazzaka bermakna mengoyak, tapi tamazzaka bermakna terkoyak. Tak sengaja lah ya. Nilai satu juga if'an lala ni ada alif depan, ada nun dan lam lagi ni. Tambahan ni kita tengok juga menukar makna. Kalau perkataan faraqa'a bermakna meletup, tapi bila dah tukar jadi ifran ka'a bermaksud menjauhkan diri. Kalau ada sisi apa tu tambahan alif di depan dan unsur tambahan lam double digandakan, dia juga akan menukar makna. Seperti kafahara bermaksud berkerut, tapi kalau ikfahara bermaksud gelap. Untuk perkataan itma'anna ni, kita tengok ayat-ayat sini. Fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia beroleh kebaikan, tentramlah hatinya dengan keadaan itu. Ini fi'il madhi. Lagi satu, fi'il madhi antum pula. Fa'izat ma'nantum fa'aqimus salah. Kemudian apabila kamu telah merasa tentram, iaitu berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu. Satu lagi contoh untuk mudhari' pula. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang tentram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tentramlah hati manusia. Masya-Allah. Untuk perkataan i'sya'arra ni, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani yataqsha'iru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran yang sama isi kandungannya antara satu sama lain, yang berulang-ulang keterangannya. Menjadi gemetar kerananya akan kulit tubuh orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian menjadi lembut kulit tubuh dan hati mereka ketika mengingati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari mengenai konsep dan juga contoh-contoh mengenai fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mujarad dan mazid. Sekarang saya ingin beralih kepada melihat pada tasrif dan pola. Ni kalau kita lihat mengenai kata kerja 3 atau 3 huruf berimbuhan ni, so kita lihat mungkin apa tu untuk perkataan form 2. Sebab form 1 adalah masa kita buat 3 huruf yang 6 pola tu. Itu adalah form 1, iaitu fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. So this one kita pergi kepada yang fa'ala tadi, yang ini huruf tambahan 3 huruf, ada satu tambahan kan. Jadi kalau kita kata ada fa'ala, fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yufa'ilu. Ini fi'il amar dia fa'il. Untuk form 3 fa'ala, form 3 yufa'ilu fa'il. Dan form 4 af'ala yuf'ilu af'il. Lepas tu untuk form 5 tafa'ala ya tafa'alu tafa'al.
Dan form 6 tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Lepas tu form 7 infa'ala yanfa'ilu infa'il. Lepas tu form 8 ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Dan form 9 if'alla yaf'alu if'al. Dan lepas tu kita ada form 10 istaf'ala yastaf'ilu istaf'al. Dan form 11 if'alla yaf'alu if'alil. Lepas tu kita ada if'au al-ala yaf'awilu if'awil. Lepas tu kita ada if'au wala yaf'awalu if'awil. So itu adalah antara transformasi perkataan-perkataan ni ya. Bagi untuk kata kerja 4 huruf pula kita ada fa'lala. Dalam form 12 jadi yufa'lilu fa'lil. Untuk form tafa'lala yang berimbuhan ya. Jadi form 13 jadi yatafa'lalu dan tafa'lal. Lepas tu ada form 14 if'an lala jadi yaf'an lilu jadi if'an lil. Lepas tu kita ada if'alalla yaf'alilu dan if'alillah. So kita tengok ini adalah form 15. Ini adalah ringkasan mengenai tasrif untuk fi'il 3 huruf mazid dan sini adalah 4 huruf mazid dan juga mujarrad ya. Jadi kalau kita lihat dia adalah untuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amal. Sekarang mari kita lihat pula untuk full transformation dia macam mana ya, tasrif yang sepenuhnya. Untuk perkataan fa'ala ni, kalau fa'ala huwa seperti yang kita dah buat dulu, dia mesti anchor kepada damir ni ya. So kalau kata huwa dah ada fa'ala, jadi huma pun diikut, so semua ni sekali akan ikut. Jadi fa'ala, fa'alu, fa'al, fa'alata, fa'alata, fa'alna. Lepas tu fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu untuk madhi ya. Dan kalau sekarang kita lihat untuk mudhari' pula. So untuk mudhari' kita ada yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilu, tufa'ilani, yufa'ilna. Lepas tu kita ada untuk anta tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna, tufa'ilina, dan tufa'ilani, tufa'ilna, dan ufa'ilun, nufa'ilu. Itu untuk mudhari'. So tengok amar macam ni. So amal pula kita tengok ada fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Jadi dia sama je sebenarnya. Untuk satu lagi perkataan fa'ala pula. Kita tengok fa'ala, wa fa'ala, lepas tu fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu madhi. Mudhari' dia pun follow juga. Kita tengok yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilu, tufa'ilani, yufa'ilna. Lepas tu tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna, tufa'ilina, tufa'ilani, tufa'ilna, tufa'ilu, nufa'ilu. Itu untuk amar pula kita tengok. Kita ada amar sini, kita tengok dia fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Itu untuk perkataan fa'ala. Sekarang kita lihat untuk perkataan istaf'ala pula. Sama juga istaf'ala untuk huwa, lepas tu huma jadi istaf'ala, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna. Lepas tu untuk anta istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum, istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna, istaf'altu, istaf'alna. Itu untuk madhi. Kalau kita tengok mudhari' dia. Dari dia yastaf'ilu, yastaf'ilani, yastaf'iluna, tastaf'ilu, tastaf'ilani, yastaf'ilna, dan tastaf'ilu, tastaf'ilani, tastaf'iluna, tastaf'ilina, tastaf'ilani, tastaf'ilna, astaf'ilu, nastaf'ilu. Untuk amar kita tengok amar dia istaf'il, istaf'ila, istaf'ilu, istaf'ili, istaf'ila, istaf'ilna. Lagi
lagi satu, kita tengok ini untuk 4 huruf pula. Kata kerja 4 huruf, kita ada fa'lala tadi kan. Huwa fa'lala, jadi huma fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lala. Lepas tu fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna. Itu untuk madi. Kita tengok mudhari'. Mudhari' dia yufa'lilu, yufa'lilani, yufa'liluna, tufa'lilu, tufa'lilani, yufa'lilna. Lepas tu tufa'lilu, tufa'lilani, tufa'liluna, tufa'lilina, tufa'lilani, tufa'lilna, ufa'lilu, nufa'lilu. So lepas tu kita tengok amar. Amar adalah fa'lil, fa'lila, fa'lilu, fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Senang kan? Jadi kita tengok sini sama je sebenarnya. Dia tambahan-tambahan di ujung ni sama seperti yang asal dulu. Yang lagi yang ni sajalah yang berbeza. Apa yang perkataan yang baru itulah ya, kita masukkan aja. Sekarang kalau kita nak lihat apa tu bagaimana kita nak gunakan, itu semua adalah perkataan formula. Jadi kalau kita nak apa tu nak gunakan untuk perkataan acuan saya ataupun kita ada perkataan contoh lain, kita nak lihat bagaimana kita nak masukkan dia. Jadi serupa juga dia punya tekniknya. Kalau misalnya untuk fa'ala ni, katakanlah saya ada perkataan sabaha. Kalau kita sabaha jadi apa tu, kalau huma jadi sabaha, sabahu, sabahat, sabahata, sabahna. Lepas tu sabbahta, sabbahtuma, sabbahtum, sabbahti, sabbahtuma, sabbahtunna, sabbahtu, sabbahna. Itu untuk madi. Kalau kita tengok untuk mudhari' dia, kalau daripada tu kalau yufa'ilu, jadi yusabbihu lah. Yusabbihu, yusabbihani, yusabbihuna, tusabbihu, tusabbihani, yusabbihna. Lepas tu tusabbihu untuk anta pula, tusabbihani, dan tusabbihuna, tusabbihina, tusabbihani, tusabbihna, usabbihu, nusabbih. Tu untuk mudhari'. Kalau untuk apa tu amar, kita tengok kata dulu fa'il, jadi ini sabbih lah. Sabbih, sabbiha, sabbihu, sabbihi, sabbiha, sabbihna. Senang kan? Saya rasa senang. Kalau kita ada perkataan untuk fa'ala, kata-kata hasabah. So kalau kita tengok ni perkataan acuan saya juga lah dalam jilid 2 kalau kita tengok ni. So kalau kita ada hasabah, jadi kalau huwa dia hasabah, jadi seterusnya ikut macam tadi juga. Apa tu hiya, huma jadi hasabah, hasabu, hasabat, hasabata, hasabna, dan hasabta, hasabtuma, hasabtum, hasabti, hasabtuma, hasabtunna, hasabtu, hasabna. Ini untuk mudhari'. Tengok mudhari' dia kalau formula perkataan formula yufa'ilu, jadi yuhasibu, yuhasibani, yuhasibuna, tuhasibu, tuhasibani, yuhasibna. Lepas tu tuhasibu, tuhasibani, tuhasibuna, tuhasibina, tuhasibani, tuhasibna, uhasibu, nuhasibu. Tu untuk apa tu mudhari'. Kalau apa tu amar, kita tengok kalau fa'il jadi hasib lah. Hasib, hasibah, hasibu, hasibi, hasibah, hasibna. Tu untuk keseluruhan transformasi ataupun conjugation ataupun tasrif kata-kata kerja ni ya. Sekarang saya ingin pula menunjuk mengenai bilangan pola atau wazan kata kerja ni ya. So kita dah lihat tadi pola untuk apa tu 3 huruf kata kerja 3 huruf berimbuhan atau mempunyai tambahan ni ada 12 semua ni sekali. Jadi kalau kita lihat dia juga yang example banyak yang saya tunjuk tu adalah perkataan salim, iaitu dia sempurna, perkataan tu sempurna, maknanya dia tidak ada ganda, tak ada huruf hamzah, tak ada huruf lemah dalam dia. Jadi dia perfect. Tu nama salim tu tapi dia juga ada variasi yang berhuruf ganda, dia ada juga huruf hamzah dan juga ada huruf lemah dalam apa tu pola kata-kata kerja ni ya. Jadi kalau kita lihat jadi untuk meletakkan wazannya nombor-nombor seperti juga yang 3 huruf hari tu, kata kerja 3 huruf. Kalau kita hari tu untuk pertama dia 110 kan dia punya nombor. Tu 11 semua hari tu kita tengok semua start daripada 1. Maknanya dia adalah 3 fi'il 3 huruf. Tapi di sini kita tengok dia semua start daripada 2 ni. 2 huruf araf lah ni. So 2 ni dia melambangkan dia adalah kata kerja 3 huruf berimbuhan, sama ada 1 tambahan ataupun 2 ataupun 3 ya.
So dia maksimum jadi 6 lah. So jadi ni 2 ni kalau tengok ni semua start daripada 2. So maknanya kalau kita tengok nombor ni maknanya dia adalah untuk 3 huruf berimbuhan. Lepas tu angka yang kedua ni, angka kedua ni macam ni dia start daripada kosong ni. 2 kosong kan. Kosong, lepas tu 1, 2 dan seterusnya sampai 9 ni. So dia adalah menunjukkan apa tu pola yang ni. So, kosong ni menunjukkan pola fa'ala yufa'ilu. Dan satu ni adalah fa'ala yufa'ilu. Dan 2 ni menunjukkan af'ala yuf'ilu. 3 adalah tafa'ala yatafa'alu. Dan seterusnya sampai bawah. Sampai 9 ni kita tengok ya, dia ada sampai 9. Lepas tu kat sini pun dia ada 9 sebab ni yang bawah ni memang dia tak banyak lah perkataan ni. Jadi pola dia pun tak banyak, especially yang last ni kan. Jadi dia masih duduk di 9 sebab dah lepas 9 dah tak ada nombor kan. So lepas tu kalau kita lihat yang angka yang ketiga ni, yang 0000 ni, dia sama macam apa tu untuk yang 3 huruf tu. Maknanya yang 00 ni adalah apa tu menunjukkan dia adalah salim, jenis huruf salim. Lepas tu 1 kat belakang ni dia adalah huruf ganda. Dan 2 ni adalah huruf hamzah awal, dan 3 adalah huruf hamzah tengah, dan 4 adalah huruf hamzah akhir. Untuk yang apa kalau 5 lemah awal. Dia ada perkataan lemah awal, lepas tu 6 ada perkataan lemah akhir, lepas tu 7 ada perkataan lemah tengah dan ni lemah akhir. 6 apa tu 7 dan 8 dia makna ada 2 lemah, kedudukan 1 dan 3, dan juga kalau 9 maknanya dia 2 lemah di kedudukan 2 dan 3. Jadi dia adalah sangat konsisten. Jadi ini kalau kita tengok bilang ni semua sekali adalah sebanyak 87 pola ya. Sekarang kita lihat pula yang untuk 4 huruf ni. 4 huruf ni kita tengok dia bermula daripada kalau 3 ni, 3 maknanya dia adalah 4 huruf ni, fa'lala ni yang perfect ni, dia tak ada tambahan, dia memang original dia 4 huruf. Fa'lala yufa'lilu so 3. Lepas tu kalau 4 ni dia menunjukkan dia adalah 4 huruf dan ada tambahan atau imbuhan. Ya, dan untuk 1 ni apa tu ni, 1 adalah ni lah fa'lala yufa'lilu, dan 1 kat sini tafa'lala yatafa'lalu. Ni dia adalah pattern yang ni lah dia nak menunjukkan. Ini 2 pun kalau 4 2 ni maknanya if'an lala yaf'an lilu. Kalau 4 3 ni maknanya if'alalla. Yang belakang ni 00 ni samalah untuk salim, 1 untuk ganda, ni hamzah awal dia tak ada. Dan 3 dia ada tengah, hamzah tengah. Lepas tu untuk akhir ada 4 kat ni. Dan 5 adalah untuk lemah awal. Lepas tu lemah tengah 6. Lemah akhir 7. Lepas tu 2 lemah 1 dan 3 adalah 8. Jadi ni adalah 23 lagi. Jadi semua kalau kita campur 45, 23 dengan 87 tadi semua jadi 155. Alhamdulillah. Sekarang ingin saya tunjukkan mengenai perkataan-perkataan yang menduduki pola-pola tersebut. Ini adalah perkataan acuan saya lah yang saya pilih ya. Untuk apa tu pola yang fa'ala ni saya ambil sabaha ya, sabaha, lepas tu hasaba, lepas tu an'ama, lepas tu kita ada tafakkara, tabaraka, inqalaba, intazara, ihmarra ya, so dan seterusnya. Istaghfara juga ada sini, fa'ala ya. Lepas tu untuk perkataan ganda ada zallala, tu kan ada ganda tu, dan darra, dan ahassa. Ni taraddada ni sebab kita ada sini dia adalah imbuhan ta dengan double ain ni kan. Jadi tu yang double banyak kali ni. Taraddada dia ada dah ganda, lepas tu dia ada lagi double ni. Jadi tu jadi dal sampai 3 tu. Ni tahabba. So ni pun ada ganda ni, inqadha dan seterusnya. Dan kalau kita tengok ni yang hamzah awal dia akhara. Dia ada ni hamzah awal, alafa asara. Ni tak ahabba ni dia ada juga huruf hamzah ni, tapi sebab ada ni pola dia tafa'ala kan, ada ta tambahan ta. So dia kena adalah ta sini. Begitu juga ni tafa'ala, jadi ta alafa. Ni in fa'ala. Jadi dia ada in lah sini. Begitu juga ni tamara ya. Begitu juga perkataan ni hamzah tengah, ra'asa. Sa'ala. So kalau kita tengok ni semua memang 4 lah dia punya tu kan. So dia punya huruf-huruf je. Nabba'a ni hamzah akhir, ada akhir hamzah akhir kan. Abda'a. So tabarra'a. So kita tengok ni yang 5 lah. Yang 5 huruf ni. Ya. So sebab ada yang 4 huruf, yang kat sini yang 4 huruf. Yang sini semua ada 5 huruf.
Lepas tu bawah ni semua adalah 6 hurufnya. Jadi ini adalah perkataan-perkataan pola acuan saya untuk pola-pola ini. Jadi kalau ada perkataan yang kita ingin ketahui, jadi kita masukkan je lah, tengok dia. Jadi sama ya contoh yang itu. Untuk perkataan 4 huruf lah, ini adalah perkataan acuan saya ya. Baksara, kaf, kafa, ra, bala, sam, ala, war, wara. Ini semua sekali lah. Kalau kita lihat semua perkataan ni untuk melihat ke semua tasrif. Perkataan-perkataan ni dia terkandung dalam jilid 2 buku saya, Sifir Pola. Jadi silalah sesiapa yang ada buku bolehlah lihat di situ ya kesemua sekali dan boleh perhatikan bagaimana perbezaannya. Ya, saya dengan itu saya telah habis mengenai wazan kata kerja ni dan juga konsepnya dan wazannya. Jadi saya harap dah kenal lah jelasnya mengenai bagaimana kata kerja ni berbeza antara pelaku, lepas tu antara juga pola-pola. Sekarang sebagaimana lazimnya kita telah sampai kepada ayat praktikal kita ya. So sila cari perkataan fi'il 3 dan 4 huruf asal dan tambahan dalam surah Al-Ghashiyah. Saya ambil kembali soal Al-Ghashiyah ni ya untuk melengkapkan, tengok sama ada habis tak perkataan-perkataan yang kita kenal. So sila cari, nampak tak fi'il 3 dan 4 huruf. Kita pernah juga buat yang 3 huruf saja. Tapi di sini kita nak lihat yang tambahan, 3 huruf tambahan, 4 huruf asal dan 4 huruf tambahan. Ada? Ada. Tengok tu yang merah tu adalah 4 huruf, 3 huruf tambahan. Macam ni yusminu daripada perkataan asmana kan. Yughni, aghna. 4. Ni kita tengok zakar ni. Zakara dia punya tu ya. Dan tawalla, tawalla lah. Yu'azibu, dia daripada azaba, ni mudhari' lah. Lepas tu kalau tengok yang tasla ni, ni tuska ni kita dah buat hari tu. Ni adalah perkataan-perkataan yang hijau ni adalah menunjukkan perkataan yang berhuruf lemah. Lepas tu yang tasma'u yang biru ni, yang zuru, ni huruf salim ya, 3 huruf. Ni kita ada juga huruf majhul ni, uliqad, rufi'at, nusibat, sutihat. So kalau kita lihat, kalau kita campurkan dengan perkataan-perkataan lain yang kita dah kenal, so kita tengok habis dah semua, tak ada dah, lengkap semua. So, Alhamdulillah, saya harap dengan tu kita dah faham macam mana nak mengenal perkataan-perkataan isim, fi'il dan juga harfun. Ini adalah perbendaharaan kata kita hari ini. Itu saja perkongsian kita hari ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wallahu a'lam.